Show. Kita nak kongsikan kepada penonton berkenaan pasaran automotif negara kini yang sudah mula secara berperingkat dibanjiri oleh kemasukan kereta EV. Kereta elektrik ni. Jadi kita nak kongsi pada anda, adakah ini alternatif yang terbaik untuk rakyat Malaysia pada waktu ini dan apakah antara tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan agar pasar kereta EV ini mendapat tempat di Malaysia. Hari ini seorang tetamu kami bawakan di studio. Saya dapat rasa sebenarnya studio kita akan panas sekejap. Lagi kita nak cerita berkenaan dengan kereta EV ni. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Gan Yong Lee selaku pemerhati industri automotif. Okey, Gan, apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Sihat. Banyak benda nampak nak cerita ni. Okey, kita lihat pasaran di peringkat global pun dah mula berubah khususnya automotif. Khususnya kita lihat di peringkat negara Eropah. Jadi bagaimana perkembangannya di negara kita pada masa kini? First, I think negara kita, of course, kalau kita nampak setiap hari makin ada banyak kereta EV masuklah. Tapi benda tu masuk pun atas ada insentif yang diberikan oleh kerajaan. So sebelum ni kerajaan dah umumkan bahawa pengecualian cukai duty excise dan juga import diberikan 100% kepada 50% kepada kereta EV. So that's why lah banyak kereta EV masuk. So once ada insentif yang diberikan, contohnya banyak beza. Contohnya kalau sebagai contohnya saya katakan mungkin dalam Tesla Model 3 contohnya. So sebelum ada pengecualian cukai mungkin harga tu lebih kurang dalam 400,000. Tapi selepas pengecualian cukai harga tu dalam 300,000. So cukai tu ada perbezaan lebih kurang dalam 100,000 different dekat situ. So selepas ada pengecualian cukai tu, so banyak OEM kereta dah start berlumba bawa masuk kereta-kereta elektrik. Sebelum ni tidak ada banyak, tapi sekarang ni dah ada banyak. And then plus dengan pengumuman bajet yang terbaru ni juga yang mereka sambung, sebelum ini bagi EV yang CBU model akan tamat pada tahun depan. Tapi sekarang ni dia continue sampai 2024, tapi untuk versi CKD still sampai juga 2025. And then plus tambahan ada yang katakan pengecualian katakan untuk AP fee untuk kenai EV untuk tahun depan 100%, cuma setahun saja, dan juga untuk Rotek still lagi percuma sampai 2025. So itu insentif yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi di sebalik kita bercerita dari segi kereta EV, masalah yang kita hadapi adalah harga yang terlalu mahal. So harga terlalu mahal. Saya rasakan dekat Malaysia harga EV yang paling murah sekali mungkin dalam 140,000. Itu yang paling murah sekali. Tetapi that's why lah katakan di sebalik kita berlumba-lumba nak menggunakan kereta EV, tetapi ada banyak kerisauan yang dilontarkan oleh pengguna-pengguna lah. So yang pertama dari segi harga, kedua facility dan macam-macam lagi benda itulah. Dan macam saya katakan baru-baru ini kami buat pertama kali je kami dijemput oleh KSU MITI, di mana kami rakan-rakan media dan juga pemerhati automotif selain daripada saya ada Fantasico, ada Careta, ada macam-macam lagi kat situ, di mana first time kita berbincang pasal EV ni, specifically pasal EV ni, di mana kementerian cuba nak memahami lah apa yang rakyat Malaysia perlukan in term of the kenderaan EV, apa yang diperlukan. So it's a good discussion dekat situ. So kami harap benda tu dapat terus at least orang katakan kementerian boleh ambil pandangan kami dari segi pemberian insentif dan sebagainya untuk kemudian hari benda tu juga. Dan saya difahamkan itu merupakan antara kerjasama pertama daripada pengguna kereta EV ni dengan pihak kerajaan. Jadi kita harap agar ada satu dapatan yang boleh memihak kepada pihak kerajaan dan juga pengguna. Okey, saya difahamkan anda juga antara pengguna tegar kereta-kereta EV. Kongsi sikit pengalaman setakat ini. Berapa banyak kereta yang sudah dipakai dan apa sebenarnya kelebihan kereta EV ini jika nak dibandingkan dengan kereta-kereta yang lain? Sejujurnya saya bukanlah pengguna EV, tetapi saya tidak memiliki EV. Sebaliknya kami dalam bidang media ni kami banyak test kereta EV. So sama ada daripada ada OEM itu sendiri dengan tanpa OEM. Tanpa OEM maksud saya contohnya like Tesla. Tesla tak ada pengedar sah di Malaysia. Kebanyakan diimport masuk. So banyak kereta daripada semurah yang katakan 140,000, semahal yang saya pernah test untuk kereta EV adalah berharga lebih kurang 800 lebih ribu. So of course perbezaan harga range pun berbeza lah, teknologi berbeza dan sebagainya. Bagi saya kalau tanya pada saya personally, saya bersedia untuk menerima kenderaan EV. Saya bersedia untuk guna anytime. Cuma orang katakan faktor antara mampu atau tidak saja. Berbalik kepada harga kata tadi tu. So bagi saya berbalik kepada kemampuan. Dari segi charging station adalah orang kata itu adalah antara concern
ramai. Tapi buat masa ini, selepas perbincangan kami, sebab pada waktu itu perbincangan itu turut disertai oleh beberapa orang katakan orang yang menawarkan, pihak yang third party yang menawarkan charging station. Sebagai contohnya, kita ada Petronas Gentari, kita ada Shell Recharge, lepas tu kita ada TMB dan sebagainya dekat situ. So dekat situ sebenarnya baru kita tahu bahawa untuk charging station buat masa ini dah buat masa ini cukup banyak untuk EV yang berada dekat on the road sekarang ni. Tetapi bezanya lah kebanyakan ni adalah di Klang Valley dan bukannya di luar Klang Valley. Tetapi kalau di Klang Valley dia ada tetapi kurang. Tetapi satu masalah yang kita menghadapi ialah selain daripada harga mahal, selain daripada charging station kurang cukup dari segi mentality dari segi penerimaan orang terhadap kenderaan EV. Maksudnya adalah ada sesetengah tempat memang ada charging EV. Contohnya, sesebuah hotel tu ada charging EV di luar kawasan KL. Tetapi kalau kita pergi ke situ, kita tak ada pilihan. Kita nak pergi situ charge, kadang-kadang mereka tidak benarkan kami charge sebab kami bukannya penginap hotel situ. So kalau bukan penginap, minta maaf, cik tak boleh charge sinilah. Cik kena charge tempat lain. So satu masalah bagi kita juga. Dari segi mentality untuk penerimaan orang, dari segi EV ni masih belum lagi. Benda tu dah ada, tetapi dari segi penerimaan tu masih kurang lagi. So itu antara education yang kita cuba terapkan benda tu. Dan of course sebenarnya untuk pengguna EV saya katakan kebiasaannya EV ni bukanlah kereta pertama. Kebiasaannya adalah kenderaan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Dia lebih kepada kereta lifestyle. Dan kereta EV ni lebih kepada perancangan. Perancangannya maksudnya, contohnya hari ni saya nak ke mana? Hari ni saya nak kat KL je. Okey, saya sesuai guna EV. Tetapi hari ni kalau kita tiba-tiba kita seorang yang meeting, tiba-tiba dapat call, kena pergi Kedah. Kejap lagi kena pergi ke Terengganu. Masak. So, masak memang masalah kita. Itu persoalan utamanya lah. Betul. Tapi untuk kenderaan petrol senang. Pergi boleh. Isi minyak jalan. Isi minyak jalan. Benda tu. Tapi kenderaan EV, dia lebih kepada planning. Hari ni saya kena ke mana? Okey, daripada sini ke sini berapa kilometer? Dekat charging station dia dekat mana? Mana saya perlu stop? Kita dah tahu dah. Itu nasib baik kalau charging station tu elok. Kalau pergi pula charging station tak elok. Because ada banyak juga kes-kes yang di mana charging station rosak and then tak ada dekat nearby. Akhir jalan terakhir ada apa? Towing. Terpaksa towing. So memang tak ada pilihan benda tu. So itu antara banyak cabaran yang perlu dihadapi lah benda tu. Dan kalau ikutkan number yang dikeluarkan oleh MITI, dia katakan by 2030 akan ada 15% EV, kenderaan EV di Malaysia. Dan satu angka yang tidak besar lagi sebenarnya. Dan macam saya katakan, nak tak nak kita kena terima EV ni. Kan? Tapi yang kerajaan perlu mainkan peranan lah dari segi pemberian insentif daripada harga. Sebab kita, untuk rakyat Malaysia, kita memang nak EV. Tapi kita nak EV yang pada harga, contohnya mampu milik. Contohnya Iris, Benza, Myvi dan sebagainya. Kita nak harga begitu. Tetapi adalah sangat mustahil. Sebab untuk pembinaan sebuah kenderaan elektrik, harga yang paling mahal tu adalah dari segi bateri. Contohnya harga 100,000, bateri dah stand for 60% ke 70%. So bateri adalah yang paling mahal sekali. Tetapi kami yakin dengan teknologi yang semakin canggih, orang katakan kos yang semakin rendah, apabila demand tinggi, kos akan semakin rendah. So sama juga kalau kita sekarang ni melihat untuk kenderaan tempatan kita, mungkin Proton telah umumkan bahawa mereka akan mengeluarkan kenderaan elektrik 5 tahun akan datang. Kita katakan 5 tahun. Lambat lagi lah nak guna kan. 2027 kan. Tetapi benda ni adalah satu proses. Sebab untuk Proton sendiri mereka tidak ada kepakaran terhadap kereta elektrik. Tapi sebelum ni mereka pernah ada keluar. Kalau kita ingat kembali pada tahun 2009-2010 ada Proton Saga EV. Lepas tu 2015 ada Proton Iris EV. So ada banyak sebenarnya. Tetapi demand tak ada, so memang tak bolehlah kat situ lah. Ada banyak faktor kan? Banyak faktor sebenarnya. Satu lagi aspek yang sering kali diambil kira oleh pengguna adalah kos penyelenggaraan. Jadi perbandingan kos penyelenggaraan antara kereta biasa ni dengan kereta elektrik bagaimana? Okey, berbanding kereta internal combustion engine, dari kereta petrol ataupun diesel lah. Sebenarnya untuk EV adalah lebih murah daripada kenderaan petrol. Sebab untuk EV, dia tak ada minyak hitam. Dia tak ada perlu servis. Untuk EV, normally perlu servis setahun ataupun setahun setengah, full servis. Itu pun checking je. Check dari segi maintenance, dari segi orang katakan mungkin dari segi air coolant cukup tak cukup, dari segi mungkin ada error tak ada error, tapi boleh katakan almost tak ada. Kecuali benda-benda wear and tear lah, dari segi tayar, dari segi brake pad dan sebagainya. So benda-benda macam tu saja. Tapi kalau ikutkan antara ICE car dengan kereta EV, of course kalau ikutkan dia mungkin adalah dikatakan 30% lebih jimat keseluruhannya. Tetapi macam saya katalah, untuk buat masa ini, no point untuk rakyat Malaysia menggunakan kenderaan EV sebab harga minyak kita masih murah. Betul. Untuk RON 95 masih murah RM2. Melainkan
cadangan kerajaan untuk tarik balik subsidi, mungkin harga berbalik kepada RM4 lebih, harga sama seperti RON 97. Mungkin pada waktu itu mereka akan rasakan EV adalah the best choice. Tapi right now still murah. Kenapa aku nak guna EV? Tapi sedangkan minyak murah. So itu antara yang masih berlaku buat masa ini sekarang ni. Okey, pasca pandemik macam ni, macam mana you melihat sendiri pasaran EV sekarang ni? Pasca pandemik, orang kata tak ada duit tapi ramai orang beli. Sampai katakan stok tak cukup. Memang betul stok tak cukup. Even kita mengambil contoh satu model, contohnya harga yang mungkin almost 1 juta. Kereta EV. Even you ada cash 1 juta sekalipun, you nak beli sekarang, dia katakan sorry, saya tak ada stok sekarang ni. So you kena tunggu tahun depan. So allocation yang ada dekat Malaysia ni tidak banyak. Contohnya kalau sesebuah model keluar, contoh Ioniq 5 ataupun Kia EV6, allocation dia tak banyak. Mungkin dalam first batch tahun ni mungkin 100 unit saja, sedangkan yang tempah melebihi daripada itu. So saya rasakan tempahan memang sangat-sangat tinggi dari segi kenderaan EV, tetapi dari segi supply tidak boleh. Dia ada banyak kekangan-kekangan lah dari segi part, chip dan sebagainya. Ada banyak kekangan kat situ. So of course orang katakan demand more daripada supply lah. So itu masalah dekat situ lah. Memang banyak benda tu. Okey, so pastinya antara cabaran yang Tuan nyatakan tadi adalah berkenaan dengan kereta ini, adakah ianya kondusif untuk melakukan perjalanan jarak jauh, dan ada juga persoalan masyarakat di luar sana, kereta elektrik ini hanya sesuai di Lembah Kelang saja. Jadi untuk perjalanan jarak jauh kita nak tahu jugalah berapa kelajuan yang boleh kita bawa untuk EV ni. Okey. Kemampuan kereta EV juga daripada kereta biasa kan. Okey. So bercerita pasal kereta EV ni, kereta EV ni dia instant tau. Dia tak ada gear. Dia tak ada gear. Dia macam like kita bawa bagi go. Tekan terus pergi. So immediately kalau you nak power, you tekan dia pergi. Dia tekan dia pergi. So tapi satu hukuman bagi mereka yang asyik tekan. Hukuman lah bateri akan drop dengan lebih cepat. Itulah dia terbalik tau. Dia terbalik dengan kereta petrol. Kereta petrol dekat bandar lagi kuat minyak. Dekat highway jimat minyak. So kita speed consistent. Tetapi sebaliknya dengan kereta elektrik, dekat bandar jimat minyak. Dekat highway kuat minyak. Sebab dekat bandar kita banyak main brake. So apabila kita braking, dia dapat generate bateri balik. Malahan contohnya saya test satu kereta, saya naik ke Genting. Contohnya saya naik ke Genting, saya turun balik ke Genting, saya dapat balik bateri yang seperti mana yang sebelum saya naik Genting. So maksudnya sepanjang saya turun bukit tu, dia recharge balik. Motor tu dia recharge balik kita punya bateri. So benda tu orang katakan memberi satu penyempatan benda tu lah kat situ. So ada banyaklah benda tu. Kelajuan dia tadi. Okey, dari segi kelajuan. Nak tahu juga. Dia dari segi kelajuan ni amat sensitif lah. Tapi kelajuan ni tidak nafikan of course ICE car lebih laju daripada petrol. Daripada EV. EV dia lebih kurang biasanya dia akan cut down 180. 180, 185, 190. Tapi kereta petrol boleh pergi daripada itu. Sebab dia cut down itu. Tapi macam saya katalah, hukuman dia adalah dari segi kalau kita tekan, kuat bateri. Kan? Kalau kita tekan, sebab kita bermain dengan anxiety. Alamak, cukup tak cukup bateri ni? Takkan aku nak tekan? So, di perbincangan kami pada waktu itu dengan KSU MITI, kami katakan jika ada kenderaan EV di Malaysia, maka kemalangan itu akan berkurangan. Sebab semua orang akan memandu kenderaan pada speed yang dibenarkan. 110. Sebab kita nak jimat bateri. Kita nak jimat bateri kat situ. So, semua orang tidak akan bawa laju. Contoh, Myvi boleh pergi sampai 200. Buat malulah benda tu. Kan? Tetapi, kalau you nak drag race daripada awal, of course, EV akan kemenangan lah. Tapi dari segi lajaknya, kalau nak laju, kau pergi lajulah. Saya nak jaga bateri, make sure saya cukup. Itu jadilah. Okey, banyak kelebihan ni. Saya minat ni, tapi itulah. Dekat belakang tu kan. Okey, kalau orang boleh kongsikan ni, apa sebenarnya objektif utama sewaktu kereta EV ini diperkenalkan di dunia kan? Mungkin ramai yang tak berapa tahu sangat tujuan utama kereta EV ni. Sudah pastinya satu, kita perlu mengikut kepada teknologi lah benda tu. Yang kedua, of course dari segi emisi, kita nak orang katakan udara yang lebih bersih. Benda tu. Tapi macam di Kuala Lumpur masih okey lagi sebab kita dekat sini tidaklah seramai like di Indonesia ataupun Thailand dan sebagainya. So benda tu pelepasan karbon sangat-sangat tinggi tadi. Dekat kita masih lagi okey. Salah satunya lah dari segi pelepasan karbon boleh katakan kosong. Tapi sebenarnya kerajaan pun telah umumkan sebelum ni, di mana jika tidak salah saya mereka umumkan 20, 50 is tiada lagi kenderaan petrol ataupun diesel akan dijual di Malaysia. Tetapi itu cuma just cadangan awal. Tapi yang kami perlukan dari segi industri, katakan kami perlukan satu firm daripada kerajaan. Okey, 20, 40 tiada lagi
dari segi kenderaan petrol dan ataupun hybrid. Petrol ataupun diesel. So maksudnya kenderaan sedia ada still boleh guna, bukan tak boleh guna. Kalau kita katakan kad habis memang habislah. So still boleh guna, tetapi kita perlukan direction. At least manufacturer boleh plan business model apa benda nak buat benda tu. Tapi macam saya katakan, salah satu tujuan utama adalah dari segi pelepasan karbon lah. Lebih bersih dan sebagainya benda tu. Lebih more clean benda tu. Okey, itu objektifnya lah untuk kelestarian alam sekitar khususnya. Okey, pastinya penonton juga nak tahu bagaimana dari segi pengecasan kereta ini. Berapa lama dia nak ambil untuk mengecas penuh kereta ini, dan untuk kapasiti bateri yang penuh ini boleh pergi berapa jauh? Okey. Dari segi charging lah. Charging dia ada banyak type. Dia bagi saya dia ada level 1, dia ada level 2, dia ada level 3. Level 1 adalah paling low sekali. Mungkin kita menggunakan 3 plug point. So kita ada serendah 3 plug point. So maksudnya guna plug biasa, kita guna 3 plug point tapi akan mengambil masa yang lama. Tapi normally tu lebih kurang dalam plus minus dalam 3 kilowatt boleh katakan. So ada banyak kategori. Dia ada 3 kilowatt, dia ada 7 kilowatt, dia ada 11 kilowatt, dia ada 22, 50, dan paling maksimum di Malaysia buat masa ini adalah 180 kilowatt. Iaitu Shell yang menawarkan, iaitu Petronas pun ada juga benda tu, 180 kilowatt benda tu. Dan kalau kita bercerita dari paling tripin, kalau daripada kosong sampai ke 100, mungkin dia akan ambil masa lebih kurang dalam 15 ke 17 jam. Oh, mangkau. Wow. Maksudnya sebelum nak pergi je. Just dulu. Dan tetapi sekarang kebanyakannya kita gunakan wall box. Wall box tu adalah orang katakan sama ada dari segi 7 kilowatt ataupun 11 kilowatt ataupun 22 kilowatt. So kalau contohnya dari segi 11 kilowatt kita ambil, mungkin full charge dia akan ambil masa lebih kurang dalam 7-8 jam ataupun 22 kilowatt. Tetapi bergantung juga kenderaan itu, dia boleh terima berapa kilowatt. Sebagai contohnya, saya badan besar, dengan ni badan kecil contohnya, saya ada portion makanan yang begini. Dekat saya boleh makan ni. Tapi untuk dia ada limitation. Sama juga dengan kenderaan. Untuk kenderaan, normally dekat Malaysia, kita ada 400 watt dengan 800 watt. 800 watt tak banyak. Kita ada KEVC, kita ada Porsche Taycan. Contohnya charging station tu 180 kilowatt. Tetapi untuk mereka yang menggunakan 400 watt punya teknologi, mereka cuma boleh adapt maksimum 150 kilowatt je. Macam saya punya 800 watt, saya boleh accept sampai 180 kilowatt. Malahan kalau next time satu hari nanti kerajaan ada ataupun pengecasan ada 350 watt, saya boleh terima maksimum. So dia bergantung juga. Dia boleh tawar sebanyak ini, tetapi dari segi kereta dia boleh terima tak banyak itu. Dia ada juga limitation. Dia ada banyak faktor. Dari segi bateri panas sangat, so benda tu akan lower charge. Dan kalau charging station contohnya 180 kilowatt, ada dua, dia guna satu, saya guna satu, dia akan bahagi 90-90. So sebenarnya the best charging station adalah di rumah. Macam phone, malam balik kita charge, esok bangun pagi dah full benda tu. Dah full, Tapi di luar dia lebih kepada emergency kalau kita travel, sebab kalau ikutkan charging mahal sebenarnya. Kalau kita ambil contohnya 180 kilowatt benda tu, 1 minit RM4. Kos elektrik pula. Kos elektrik 1 minit RM4. Benda bayangkan, kalau 10 minit dah RM40, berapa banyak boleh masuk benda tu. So benda tu lebih kepada sementara. Kita pump benda tu, kita isi, and then dah capai, kita tak akan charge 100%. Normally nak bagi bateri tu bagus, kita akan charge antara 20 ke 80%. Dia sama macam iPhone. Dia ada juga bateri health juga. Bateri health turun, kapasiti kita punya ni semakin rendah benda tu. Dan kita tak boleh katakan contoh kereta tu boleh pergi 500 km. Dia tak semestinya boleh pergi 500 km. Mungkin dia boleh pergi 400, 300, depend kepada cara pemanduan, depend kepada keadaan jalan raya dan sebagainya. Jadi banyak faktor dekat situ. So benda tu very very subjektif bagi saya benda tu. So dia bergantung kepada berapa kilowatt. Dan juga tu macam saya katakan, mungkin normally sekarang ni at least 7 kilowatt ataupun 11 kilowatt ataupun 20 kilowatt. Probably kalau kat rumah lebih kurang dalam full charge 7 jam. Macam tu. Kalau kita berada kat luar 50 kilowatt ataupun 100 kilowatt benda tu, mungkin lebih kurang dalam 0 to 80%. Kalau kita ambil yang 180 kilowatt lah, lebih kurang itu lebih kurang dalam 20 minit je tu, 20 ke 30 minit tu, bergantung kepada situasi pada waktu itu benda tu. Tapi still the best dekat rumah lah bagi saya. Okey, banyak benda kita nak kena belajar ni kat TV ni kan, sebab dia benda baru kan. Charge phone dengan power bank lain lah. Sebab kereta ni ada banyak faktor yang kita perlu ambil kira kan. Bagaimana dengan faktor keselamatan kereta EV ni? Okey, faktor keselamatan so far buat masa ini di Malaysia tidak adalah kalau kita melihat sekarang ni lah. Tapi ada juga situasi di luar. Kita tidak menafikan bahawa ada banyak persoalan. Ada cas meletup ke tidak. Lepas tu persoalan kedua, andai kata kalau hujan, kita cas,
tanpa ada hubung, adakah ada masalah? So itu antara concern. Kita tidak menafikan benda itu. Tapi of course kita menjawab soalan kedua, semasa hujan kita tengah charge, ada masalah ke tidak? Tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Benda itu dia tidak akan meletup dan sebagainya. Tetapi melibatkan bateri, macam-macam boleh terjadi. Kita tidak menafikan perkara itu. Tetapi in term of dari segi authority kita, contohnya Jabatan Bomba dan sebagainya, saya yakin dan percaya mereka dah jalani training. Untuk biasanya sesebuah kenderaan baru masuk OEM akan brief. Okey, sini boleh potong, sini tak boleh potong. Sama juga dengan kenderaan EV, mereka perlu careful. Jangan tersalah potong untuk bahagian bateri dan sebagainya, akan mengakibatkan benda yang lain. So kami percaya benda itu dah tak ada masalah. Tapi buat masa ini dekat Malaysia so far tidak ada kes dari segi situ. Tetapi kalau kita melihat dari segi di luar negara, especially dari segi accident dan sebagainya, ada kebarangkalian benda itu untuk meletup. Tetapi of course dari segi OEM dia nak pastikan safety, dia akan minimaliskan benda itu. Mungkin dia akan buat, saya tak pasti benda itu dari segi teknikal dan sebagainya, tetapi of course mereka tidak akan mau mencalakan image mereka kat situ. So pasti akan sesuatu yang dibuat dekat situlah benda itu. Setakat ini Tuan dah mencuba berapa jenis kereta EV? Oh, saya rasa untuk Malaysia saya tak banyak. Saya rasa apa yang ada dekat Malaysia so far saya dah test almost kebanyakan saya dah test, sebaik daripada yang low range yang boleh pergi lebih kurang 200 km. Yang itu bayangkan 200 km saya baru keluar rumah je dah drop 1%. Kita pula jadi mentah. Baru start enjin. Baru start benda tu, baru keluar rumah ni dah drop 1%. Dah betul kan ni kan. So benda ni dia lebih kepada smart planning lah benda tu. Sejauh-jauh saya pernah pergi, saya pernah charge yang full mungkin dalam 500 km. Tapi bagi saya punya mindset lah, kalau kereta tu boleh pergi 500 km, saya akan minus 10 ke 20%. Saya mungkin kereta tu boleh pergi dalam 400 km je. Saya akan set macam tu. Always saya akan set macam tu. Sebab benda tu bergantung kepada banyak faktor. Dan satu juga, dia bergantung kepada previous kita bawa macam mana. Kalau previous kita bawa agresif, bateri tu dia akan low sikit benda tu. Benda tu. Okey, selain daripada kereta EV, saya difahamkan Gan ada pernah mencuba kereta yang menggunakan sistem hidrogen air. Seperti kita sedang paparkan sekarang ini. Kongsi sikit macam mana pengalaman apabila memandu kereta menggunakan hidrogen ni? Hidrogen adalah menggunakan, berbezanya hidrogen adalah menggunakan air lah untuk bertindak bala, untuk orang katakan menghasilkan kuasa. So hidrogen of course benda tu buat Malaysia, buat kuasa ini di Malaysia tidak ada kenderaan yang digunakan begini. Tetapi dari segi charging station, mereka cuba adaptasikan hidrogen, lepas tu direct electric, dengan yang ketiga adalah solar. Yang tu. So of course sebenarnya kos dari segi hidrogen adalah lebih tinggi berbanding daripada solar, berbanding daripada direct pada elektrik benda tu. So untuk yang ini adalah projek under Nano Malaysia, di mana mereka dalam development untuk menghasilkan kenderaan hidrogen, di mana untuk yang ini mereka cuba untuk menjual patent lah benda tu kepada negara-negara yang berminat dengan teknologi hidrogen yang ada kat sini. So yang ini adalah kami kerjasama dengan Nano Malaysia, di mana kami, yang ini adalah tak salah saya ada di bawah Kementerian Tenaga Hijau, tak salah saya benda tu. So untuk yang ini kita test untuk kita bawa kenderaan hidrogen, kita untuk memahami macam mana kenderaan hidrogen ni bekerja sebenarnya. Tapi dia tidak begitu popular lah. Tapi sekarang ni kita bercerita dari segi EV benda tu lah. Mesti dah dekat kajian lah ya. Okey, baik. Kita nak cakap berkenaan dengan EV ni, apa sebenarnya antara perkara utama yang perlu kita berikan perhatiannya sebelum membeli kereta EV ni? Apakah spesifikasi yang perlu kita berikan penumpuan terlebih dahulu? Yang pertama, orang akan melihat kepada berapa jauh boleh pergi. Itu orang akan melihat. Tetapi setengah parent, dia sebagai parent kadang-kadang anak nak beli kereta contohnya, parent akan mencari EV yang menawarkan tidak ada banyak kilometer, contohnya 200 kilometer. Kenapa? Sebab at least macam kami bincangkan itu juga, sama juga macam pandangan kami juga, yang bahawa kalau 200 kilometer kita tahulah at least anak kita takkan pergi jauh daripada sini. Kita boleh kontrol. Kan? Kita boleh kontrol kan anak Ibu kita. Bapa kawan Dia kalau beli kereta petrol, dia boleh isi minyak, dia boleh pergi ke Ipoh sekejap kan. Tapi untuk EV dia terpaksa charge. Takkan dia nak membazir masa charge dan sebagainya. Kan benda tu. So dia bergantung kepada keperluan kita. Kita beli EV tu untuk apa? Of course, semakin besar kapasiti bateri, semakin jauh kilometer, semakin mahal harga kereta itu. So bergantung kepada kita. Benda tu mungkin kalau saya beli, saya katakan saya nak guna dekat area KL je. So saya tak perlukan kapasiti besar. So saya mungkin perlukan dalam average dalam 300 km sudah mencukupi bagi saya. Kalau sini pergi ke Klang datang sini masih cukup lagi. Kalau saya ada meeting masih cukup lagi benda tu. So tak ada masalah. Dan kebanyakan yang beli dari segi kapasiti bateri sebab tak nak stres benda tu. Tapi of course
dari segi dia punya pro, dia punya con adalah harga yang mahal lah benda tu. Tapi itu yang kami minta lah kepada kementerian dan sebagainya supaya memberi insentif. Contohnya insentif dari segi sebab macam yang kami bincang hari itu, dahlah kami kena beli harga yang mahal. Lepas tu kami kena fikir pula mana nak tempat charge. So benda tu mungkin dari segi kementerian ataupun ada some insentif diberikan kepada pengguna EV. Contohnya setengah negara macam di UK sebagainya, kenderaan EV parking percuma. Sebagai contohnya, parking percuma and then you boleh masuk anytime. Itu bagi kenderaan yang populasi yang ramai. So contoh populasi ramai dia dah katakan, okey untuk kenderaan EV you boleh masuk bandar setiap hari tanpa mengirim masa. Tetapi untuk kenderaan yang nombor plate dia genap, you cuma boleh masuk Isnin, Rabu, Jumaat, Ahad. Bagi yang genap Selasa dan sebagainya benda tu. So itu antara yang mereka dibuatlah. So mungkin juga dari segi insentif yang boleh diberikan kepada pengguna, kepada kami yang beli kenderaan EV, mungkin ada pengecalan cukai dan sebagainya. Sama juga dengan fasiliti sebab charging station sangat mahal. Sangat mahal. So kalau kita beli wallbox tak mahal. Wallbox plus minus lebih kurang dalam 3,000 sampai 8,000. Wallbox bergantung kepada kapasiti. Tetapi yang kita menggunakan DC charger yang dekat luar, untuk 180 kilowatt dia makan kos hampir 500 ke 600 ribu. Half of million after satu tower saja. So benda tu kos yang sangat-sangat mahal. So siapa yang nak adopt, siapa nak tanggung benda tu? Kebanyakan third party tidak akan tidak mahu. Dia mereka yang suruh provider yang tolong pasang benda tu. So macam saya kata, bergantung kepada kita perlukan kenderaan macam mana. Okay, of course bagi saya kalau boleh. Kalau boleh, sebab kita perlu cari kereta yang ada menawarkan waranti. Itu yang paling penting. Sebab untuk kereta EV, kita tak boleh hantar kedai bawah pokok. Kau tolong repair. Dia tak tahu. Kita tak tahu benda tu. So masalah besar. So kalau kita beli kenderaan yang tak ada waranti, yang tak ada specialist, kita nak hantar ke mana? Tapi at least kalau kita beli daripada OEM yang ada bagi waranti 5 tahun, apa masalah kita boleh hantar. Dia boleh selesaikan. Ada part dia tolong selesaikan benda tu. So itu antara peranan juga. Kita kekurangan dari segi kepakaran orang yang boleh merepairkan in case kalau berlakunya kerosakan. Kita ada bakat tetapi kita tidak membawa ke depan. Kita tidak bawa mereka terlatih benda-benda begitu. So dia bukan sesimply kan benda ni tolong hantar, tak boleh. Betul. Sekarang ini perlu diperluaskan lagi untuk kita memastikan ianya dapat digunakan di serata negara. Betul. Bukan sahaja tertumpu di kawasan bandar khususnya di Lembah Kelang semata-mata. Jadi banyak sebenarnya perkara yang perlu diperhalusi bila kita bercakap berkenaan kereta elektrik ini. Namun hari ini ianya memberi pencerahan awal kepada kita lah, satu input yang sangat berguna lah. Terima kasih Gan kita hari ini. Ringkasan padat, kalau kita open call tadi habis Gan dulu soalan masuk kan. Ada banyak lagi sebenarnya masalah kan. Itu nanti kita cakap penerbit bawah next week. Terima kasih Gan. Okey, kita nak break seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.